Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para penuntun, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca ayat yang kita sedang teliti tafsirannya dan ijaznya, iaitulah firman Allah daripada suratul Baqarah ayat 91 dan dua ayat selepasnya, iaitulah 92 dan 93, iaitulah qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Kita sudah meneliti bahagian yang pertama daripada ataupun al-maqsad al-awwal, ya, dan juga al-maqsad al-thani daripada ucapan orang Yahudi ataupun jawapan balas orang Yahudi. Dia berkata, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, menceritakan tentang orang Yahudi, Bani Israel, yang memberi alasan apabila diajak beriman dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi alasan dan Allah Ta'ala menjawab. Allah kata, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu dengan apa yang Allah turunkan. Maka apa alasan yang mereka bagi? Nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang Tuhan telah turunkan kepada kami. Jadi mereka cuba nak mengelak. Dia berkata, dah beriman dah, kami beriman dengan Taurat dan kami masih beriman dengan Taurat. Lalu dia kata nu'minu, fi'il mudhari'. Dan suka di sini sebelum kita sambung apa yang dibawa oleh Musannif dalam An-Naba'ul Azim, anda nak baca tafsiran ini daripada tafsir Al-Alusi. Dan kita tahu tafsir Al-Alusi ni bagus kerana dia tafsir yang menitik beratkan sisi i'jaz bahasa, seperti juga tafsir tafsir At-Tahrir wa Tanwir, juga di antara tafsir yang disyorkan kalau kita nak melihat kehebatan bahasa. Dan tafsir Abi Saud, kita jangan lupa. Tapi tafsir Alusi, seperti kita dah bagi tahu dulu apa dia, tafsir Alusi ni pengarang dia membina tafsirnya di atas bertapakkan tafsir Abi Saud. Jadi bila kita baca Alusi, kita dapat Abi Saud dan tambahan.
Tafsir dia kata wa idza qila lahum dharfun liqalu. Dia kata wal jumlah atfun ala qalu qulubuna ghulf. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat 90 di mana Allah Subhanahu wa taala afwan bahkan sebelum tu lagi, itu ayat 88. Dia berkata wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka berkata hati kami sudah tertutup, bahkan sebenarnya Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka. Amat sedikit daripada kalangan mereka itu yang beriman. Dan ini bila Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan pada ayat 87, Allah Ta'ala kata walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul afa kullama wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi ini kita akan teliti, ini semua akan datang di hujung kitab sebab musannif akan melakukan satu tour, satu perjalanan lengkap menerusi surah Al-Baqarah untuk melihat mukjizat Al-Quran. Itu kita akan jadi kelas ini akan jadi penudahnya, kelas kita ini akan menjadi satu kelas tafsir ya bagi surah Al-Baqarah. Baik. Jadi dia kata ayat ini masih lagi menceritakan alasan-alasan dan perangai orang Yahudi. Ya. Selain daripada mereka bagi alasan jiwa mereka tertutuplah apalah. Demikian juga bila kata wa idza qila lahum aminu, bila dikata kepada mereka berimanlah. Dan kenapa disebut qila? Dikatakan mabni lima la yusamma fa'iluh, dibina di atas fi'il yang tidak disebut pelakunya. Kerana kata Al-Alusi wala gharada yata'allaqu bil qa'il. Kerana tidak ada isu tentang orang yang bercakap. Sebab dalam menyampaikan kebenaran ni kita tak pandang siapa yang bercakap, isinya yang penting. Tengok. Itu juga satu mukjizat yang kita sebut di sini. Kan? Tuhan kata wa idza qila, pasal apa Tuhan kata wa idza qala Allah ka qala Rasul ka? Ya? Atau qala al-mu'minun ka? Kerana orang yang cakap tak penting. Tak kira siapa yang cakap, yang penting yang disampaikan tu betul, benar. So itu bukan alasan untuk mereka menolak hujah dengan mengatakan yang cakap tu ialah fulan alan. Ya? Itu bukan alasan. Jadi Tuhan tidak tasrihkan nama orang yang bercakap al-qail, kerana al-qail la gharada yata'allaqu bil qail, kata Al-Lusi. Siapa cakap tak penting, yang penting isi cakap. Aminu bima anzalallah. Berimanlah kamu dengan apa yang turunkan. Yani Al-Quran. Macam kita dah sebut, jumhur ulama al-jumhur ala annahu Al-Quran. Maksud di sini adalah Al-Quran. Wa ma'a hadha jullul gharad al-amru bil iman bil Quran. Kerana tujuan utama suruhan ini adalah untuk mereka beriman dengan Quran, sebab Quran lah yang mereka ingkar. Ya. Lakin sulika maslakut ta'mim minhu ish'aran bi tahattumi al-imtithal min haythu musyarakatihi lima amanu bihi fima fi hiyaz as-silah wa muwafaqati lahu fil madmun وتنبيها على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إيمانا بما أنزل الله. Macam kita dah sebut, ya, kenapa Allah Ta'ala tidak tasrihkan beriman dengan Quran, aminu bil Quran ka, aminu bi Muhammad ka? Kerana nak bagi tahu ditempuh di sini cara umum untuk memberitahu bahawa ketentuan, kepastian kenapa perlu mengikut arahan ini, kerana dia ni diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kaitan dengan nama kitab itu Al-Quran ke, Injil ke, Taurat ni. Bukan kerana namanya. Bukan kerana bahasa yang diturunkan.
Bukan kerana Nabi yang bawa atau bangsa Nabi itu. Tidak ada kaitan semua itu. Illah yang mewajibkan kita beriman dengan Al-Quran ialah illah yang sama yang mewajibkan kamu beriman dengan Taurat. Illah yang mewajibkan yang sama kamu beriman dengan Injil bagi orang Kristian. Ya. Iaitulah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Sebab dia adalah apa yang Allah turunkan. Al-imanu bima anzalallah. Tak kiralah siapa yang bawa. Itu tujuan dia kata sini. Dan nak bagi tahu bahawa beriman dengan selainnya tanpa beriman dengan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah tidak beriman. Maknanya keimanan kamu kepada Taurat ke, kepada Injil ke, terbatal bila kamu tidak beriman dengan Quran. Kerana yang dituntut itu bukan beriman dengan Taurat secara spesifik, bukan beriman dengan Injil secara spesifik, bukan beriman dengan Quran secara spesifik, tetapi ilahnya adalah beriman dengan apa yang Allah turunkan. Sebab itu kalau kita ambil iktibar daripada ayat ini, orang yang beriman dengan Quran tapi tak beriman dengan hadis Nabi SAW, tak beriman dengan sunnah, mungkir sunnah, anti hadis, adakah mereka beriman dengan Quran? Tidak beriman. Kerana yang dituntut pada kita beriman itu ialah al-imanu bima anzalallah, beriman dengan apa yang Allah turunkan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat 1 sampai 5 surah Baqarah. Awal surah Baqarah buka ada cerita. So, surah Baqarah ni memang penegasan dia ialah berkaitan dengan al-imanu bima anzalallah. Mula dia macam itu, di tengah dia macam tu, penutupnya pun sama. Tema terbesar dia ialah al-imanu bima anzalallah, beriman dengan apa yang Allah turunkan. So point dia, ilah dia, punca al-mujib yang menjadi punca kita wajib beriman dengan Al-Quran ke, sunnah ke, ialah kerana dia diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut semalam dalam kelas syarh sunnah bahawa sunnah juga diturunkan oleh Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah. So di sini tanbih kepada orang Yahudi bahawa tanpa beriman dengan Al-Quran, maka kamu juga hakikatnya tidak beriman dengan Taurat, dengan Injil, kerana kamu tidak beriman dengan apa yang turun. Sebab dia bima anzalallah, ma anzalallah, ma di sini nakirah. Jadi dia umum, semua yang Allah turunkan, tak boleh pilih-pilih. Tak boleh pilih bulu. Kami nak beriman dengan yang pertama, kami tak mau beriman dengan yang kedua. No. Dia sekarang ni sirah am. Kan? Sirah am, sirah umum. Okay. Umum maknanya semua, tak ada kira, tak ada apa yang Tuhan turun, yang awal, yang mula, yang hujung. Bila turun perintah baru yang memansuhkan perintah, kalau kena beriman dengan yang baru ni, tak kira. Tak boleh dah pegang dengan yang lama. Sebab kita disuruh, poin dia adalah al-imanu bima anzalallah, beriman dengan apa yang Allah turunkan. Tak kiralah apa bentuknya, janji datang daripada Allah, kena beriman. Sebab itu Allah namakan mukjizat para nabi, para anbiya sebagai ayat. Kerana ia juga datang daripada Allah dan wajib beriman. Wajib membenarkan Allah membelah laut untuk Nabi Musa, tukar tongkat Nabi Musa diulang. Wajib membenarkan segala mukjizat. Apa saja yang Nabi bawa, yang Rasul bawa, kena percaya, kena terima. Bulat-bulat. Tak boleh pilih kasih.
Tak boleh pilih bulu, pilih warna kulit, bahasa, bangsa, tempat, zaman, semua. Ini semua tidak ada kaitan langsung. Sebagaimana Allah itu Tuhan yang merentasi masa. Ana dahru uqallibul laila wan nahar. Tuhan kata akulah masa. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Tidak ada, Tuhan tidak terikat dengan masa. Dia merentasi masa. Dialah masa. Dialah masa. Ya? Jadi Tuhan muhit bi kulli syai. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Maka apa yang datang daripada Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang merentasi masa, tempat, zaman. Ya. Jadi ini semua tidak boleh diambil kira. Sebab itu kalau kita kata Dr. Hamid Fahmi Zarkashi ada satu ceramah bagus pasal Islam Nusantara. Apakah kesilapan terbesar Islam Nusantara itu? Nama Islam Nusantara itu pada salah. Pasal Islam tak boleh dikaitkan dengan tempat, dengan masa tertentu. Islam dia merentasi semua. Yang sebetulnya benda lain yang masuk ke dalam Islam, bukannya Islam masuk ke dalam benda lain. Kita yang masuk Islam, bukannya Islam masuk kita. Kita tak kata Islam Melayu. Melayu Islam, ya betul. Melayu masuk ke dalam Islam. Maka siapa yang kena sesuaikan diri? Islam ke Melayu? Melayu yang kena berubah supaya sesuai dengan Islam. Bukan Islam kena diubah untuk sesuai dengan Melayu. Faham tak? Tu baru betul. Islam sampai ke Nusantara. Siapa yang masuk? Nusantara masuk Islam ke? Islam masuk Nusantara? Keliru tak? Kalimah masuk tu pasal dia ada ambiguity, ada vagueness. Masuk dengan makna orang bawa betul, tapi yang memeluk Islam itu ialah Nusantara. Yang menganut Islam itu ialah Nusantara. Jadi Nusantara lah yang kena berubah. Cara dia hidup, cara makan dia, cara pakaian dia, adat resam dia, tata susila dia kena ubah, kena tukar supaya selari dengan Islam. Bukan Islam itu diubah supaya selari dengan cita rasa Nusantara. Ada? Jadi kita disuruh beriman dengan apa yang Allah turunkan, merentasi semua ini. Tidak kira apa pun. Ya? Itu. Baik. Kita baca Lucy lagi. Saya kata. Qalu, apa alasan mereka kata? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Ay nastamirru ala al-iman bit-Taurah wa ma fi hukmiha mimma unzila litaqriri hukmiha. وحذف الفاعل للعلم به إذ المعلوم أنه لا ينزل الكتب إلا هو سبحانه ولجريان ذكره في الخطاب ومرادهم بالضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم وإما أنفسهم ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في المنزل من الأحكام وذموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن ودسائس اليهود مشهورة أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص والإيمان بما أنزل عليهم كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. Allah, cantik. Okey, kita tengok apa di sini kata. Yakni makna ayat ni, orang Yahudi jawab balik. Dia kata, nastamirru, kami terus beriman. Dia kata, orang Yahudi, tengok perangai Yahudi. Dengan Tuhan ni. Apalah. Dia bagi alasan dekat orang beriman, pendakwah yang datang berdakwah dekat dia. Dia kata, dah kami memang beriman dah. Memang duk beriman, suruh beriman apa lagi? Dia kata, cewah. Nampak perangai? Bayangkan, depan kita ni ada satu mangkuk Yahudi. Kita habaq dekat dia masuk Islam, satu rabai Yahudi jahat punya, kita habaq dekat dia masuklah Islam. Kan? Dia kata, yalah aku Islam dah ni, dia kata. Dia maksud ke Islam tu apa? Yakni menyerah diri kepada Allah, menyerah kepada Taurat. Dia
Orang panggil apa? Loyak buruk. Orang Melayu kata loyak buruk. Lah ni orang Yahudi dalam ayat ni bila dia kata nu'minu bima unzila alaina, dia loyak buruk. Lawyer buruk. Tak loyak buruk. Lawyer kan. Lawyer buruk. Lawyer buruk ni lawyer yang berhujah dengan mughalatah, dengan falsi. Kan? Banyaklah lawyer memang suka berhujah dengan mughalatah, especially bila anak guam dia memang bersalah, kan? Selalunya begitulah. Kan? Ataupun dia tahu orang tu tak bersalah tapi dia nak sabit juga kesalahan, biasanya akan jadilah banyak mughalatah dan falsi. Kan? Waktu cakap lebih sikit, jawab ya atau tidak saja. Mana boleh? Ada benda macam kita katakan, kalau dia jawab ya dengan tidak sahaja, dia takkan dapat. Bukan semua benda hitam dan putih dalam dunia ni, tak ada. Tak banyak benda hitam dan putih dalam kehidupan manusia ni. Banyaknya kelabu, banyaknya tak. Jadi baik. Tengok dia kata apa? Yakni kami masih beriman dengan Taurat dan apa yang dalam hukum Taurat yang diturunkan untuk mentakrirkan hukumnya. Jadi dia kata kami terima Taurat dan sebab tu Taurat ni adalah nama bagi kitab yang Tuhan tulis untuk Nabi Musa AS, dan apa yang datang selepas Nabi Musa daripada wahyu yang Tuhan bagi kepada Anbiya Bani Israel yang kemudian ditambah kepada Taurat. Ya. Dan dihazafkan fa'ilnya juga di sini kerana diketahui yang menurunkan kitab itu adalah Allah Ta'ala, tidak ada lagi melainkan Tuhan yang menurunkan kitab. Dan pada ayat ini ada isyarat bahawa tidak imannya mereka dengan Quran adalah kerana sikap melampau batas dan hasad dengki. Pasal apa? Pasal dia kata nu'minu bima unzila alaina, kami. Nampak ada isyarat bahawa dia tak beriman dengan Quran tu, punca dia apa? Dia dengki. Hasadan min indi anfusihim. Allah telah jelaskan dalam ayat lain surah Baqarah juga. Jadi mana depa punca dia bukan ada sebab apa. Depa ni pilih bulu. Apa yang turun kepada kami dengan bahasa kami, menerusi rasul yang daripada puak kami, kaum kami Bani Israel, yang tu kami terima lah. Adapun yang Quran ni dahlah bukan bahasa kami. Walaupun bukan bahasa depa, Allah Ta'ala buat turun Quran ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani huruf sama, sebut je beza. Ibrani sebut Yesud, orang Arab sebut Isa, terbalik ain depan belakang saja. Pun punya dengki orang Arab dengan mereka siapa? Arab dengan Yahudi ni apa hubungan dia? Relationship dia dari segi keturunan. Sepupu. Keturunan sepupu. Macam Melayu dengan Jawa lah. Kan? Melayu dengan Bugis. Bukannya jauh mana pun. Kan? Huruf sama berkongsi. Kan? Jadi Arab dengan Yahudi ni sepupu saja. Muka sama, kulit sama. Kan? Bukan dia ada beza. Lepas tu Yahudi Madinah pula. Mereka dah duduk di Madinah bertahun-tahun. Berkahwin. Sampai dapat anak kacukan. Yahudi Madinah ni banyaknya kacuk. Yahudi Arab, laki. Yahudi bini Arab. Hidup cara Arab. Syair pun dalam bahasa Arab. Dah turun Quran dalam bahasa Arab pun nak tiba-tiba dia cerita pasal bangsa bahasa apa ke? Apa ni? What is this? Kan? Hampa dah duduk di Madinah punya lama. Hampa makan kurma Arab. Hampa pakai baju Arab. Hampa naik kuda Arab. Naik unta Arab. Tiba-tiba Tuhan buat turun Quran. Tuhan, Allah Ta'ala. Tuhan yang hampa semua pagi petang, siang malam. Kerana hampa tak mau beriman dengan Al-Quran, hampa buat alasan kata dia bahasa Arab, Nabi Arab. Apa ni? What is this? Dia apa punya alasan ni? Masuk akal? Tak masuk akal. Kan? Hujah tak boleh pakai punya. Ini perangai punya teruk. Kan? Inilah masalah orang Yahudi. Okey?
Dia kata apa lagi? Wa imma anfusihim. Unzila alaina ni balik kepada sama ada ni balik kepada Rasul ataupun Nabi-Nabi Bani Israel, ataupun balik kepada diri mereka. Yang ni makna hukum tu turun kena wajib kepada mereka. Sedangkan kalau begitu memang Quran turun pada mereka juga, wajib pada mereka. Dan mereka dicela, dicemuh atas perkataan ini kerana padanya terdapat ejekan terhadap Quran. Terdapat olok-olokkan terhadap Quran. Dan tipu daya Yahudi ni masyhur. Orang Yahudi ni pandai. Dia bila bercakap dia pandai. Tambah bila mereka dah bergaul dengan orang Arab. Orang Arab dia ada uslub, dia panggil memuji tapi dengan cara menghina tapi dengan cara puji. Macam dalam syair Arab dia kata apa? Qubayyilatun la yaghdiruna bi zimmatin. Satu kabilah kecil tidak pernah mengkhianati janji. Tidak pernah mengkhianati janji. Nampak macam bagus, macam puji. Dah dia nak kutuk. Dia nak kata, Qubayyilah. Mereka ni kecil. Kan? Tak mampu nak buat zalim. Bukan tak buat zalim sebab mereka bagus. Tapi sebab mereka tak boleh. Mereka lemah. Kan? Jadi dia panggil kutuk tapi dengan cara puji. Nampak macam puji tapi hakikatnya nak kutuk, nak mengata. Wa dasaisul Yahudi masyhurah. Ni pasal apa? Perangai Yahudi ni memang depa pandai. Depa betul dia kata, depa tak kata wa nakfuru bi ghairi zalik, bi mawara' zalik. Pasal depa pandai. Kalau depa sebut wa nakfuru, habislah. Terrekodlah macam kita kata baca dalam kitab ni. Terrekodlah dalam Quran, Tuhan akan rekod perkataan itu, kami kufur. Tapi depa tak mau sebut gitu. Depa nak kata depa orang beriman. Depa tak mau nanti dalam Quran ada rekod mereka mengaku kata mereka dengan lidah mereka mengucapkan mereka kufur. Na'udzubillah min zalik. Pandai. Itu perangai Yahudi dan orang kafir. Macam itulah perangai kan. Pandai. Oh, kita tak benci Islam, kita tak. Saya tak musuh Islam. Kan? Amerika apa semua. Oh, main muka manis senyum. Orang Islam pun percaya. Oh, bagus. Rahmatan lil alamin. Gitu. Tapi tak faham apa. Kan baca rahmatan lil alamin tak tengok ayat awal, ayat belakang, ayat depan. Main hentam saja cakap. Kan? Ataupun li'annahum ta'awwalul amra al-mutlaq al-'amma wa nazzalu 'ala khas. Atau kerana perbuatan mereka ini terkandung satu bentuk takwil yang tercela, iaitu mereka mentakwilkan ayat perintah yang am, yang mutlak, yang am. Dia bawa pergi makna khusus. Dia takwilkan aminu bima anzalallah kepada bima unzila alaina. Dan ini perangai Yahudi, kata Syekh Al-Alusi. Mereka suka mentakwil ayat-ayat Allah Ta'ala bighairi murad, dengan apa yang Tuhan tak maksudkan. Sebab itu Ibn Taymiyah selalu kata, dia panggil orang Yahudi. Dia pun suka takwil kataan Tuhan supaya sesuai dengan nafsu mereka. Itu yang sekarang ni orang liberal, orang apa dia buat. Al-manhajut ta'wili, hermeneutics. Pendekatan takwil Al-Quran supaya sesuai dengan masa, zaman, tempat. Ini yang datang Islam Nusantara lah, Islam Malaysia lah, Islam Indonesia lah, Islam Singapura lah, Islam Thailand lah, Islam Amerika lah, Islam UK lah, Islam apa lah. Mereka nak supaya ajaran Islam itu ditakwilkan. Nasnya dikosongkan daripada makna, kemudian setiap zaman, setiap tempat kena isi makna baru. Ni bahaya. Lepas tu tengok bila mereka tulis tafsir Quran, mereka tak tulis ayat bahasa Arab. Mereka tulis terjemahan saja, translation saja. Sedangkan translation tidak akan sama dengan teks. Tengok Muhammad Asad.
Muhammad Asad dia terjemah Quran, messages of Quran, dia tak letak teks Arab. Kemudian dia tafsir berdasarkan terjemahan dia. Ha. Pandai. Allahul Musta'an. Kan? Sebab tu tafsir tu telah diharamkan oleh Rabitah Alam Islami. Telah diharamkan oleh Rabitah Alam Islami tafsir. Walaupun dulu apa nama IRF, tapi IRF ni dah tak tahu dah pengikut di mana dah. Ada buat terjemahan dalam bahasa Melayu tapi tak habis siri-siri dia. Tapi nak kata tengok perangai Yahudi. Suka takwil bi ghairi murad. Yang tidak, itu Ibn Taymiyah rahimahullah menegaskan bahawa takwil yang sahih ialah kita nak mencari makna perkataan supaya padan dengan kehendak maksud yang bercakap. Kehendak maksud yang bercakap. You tak boleh buat takwil just based on sebab orang pernah cakap macam ni. Orang pernah cakap macam ni bukan bukan cara untuk kita faham perkataan seseorang. Ya. Contohlah kita kata ada satu orang kan, dia nak kata dekat kawan dia tak erti berlari. Tak boleh lari, tak lari jauh, tak pandai lari, tak pandai lompat. Dia kata ha ni kaki bangku, lari sikit pun tak boleh. Kita tak boleh takwil perkataan dia di sini dengan makna tak erti main bola. Pasal dia dah sebut di belakang tak erti lari. Walaupun kebiasaannya orang bila sebut kaki bangku secara simpulan bahasa ialah tak erti main bola sebagai misal. Kan? Tapi sekarang kawan ni tidak maksudkan itu. Dia tak boleh bertegah nak kata tak, simpulan bahasa ini maksudnya begini. Ya, itu makna yang am. Tapi sekarang kawan ni menggunakannya dalam konteks yang tertentu. Jadi apa yang am engkau jangan khususkan, apa yang khususkan. Itu di antara cara yang salah dalam kita memahami perkataan manusia. Jadi memang bila orang bercakap macam-macam takwilan orang boleh buat. Kataan yang jelas. Dalam Al-Quran, hukum yang jelas pun dari geng-geng hermeneutics, geng-geng liberal boleh buat takwilan yang pelat-pelat. Dia berkata kita kena buat construction, guna falsafah Jacques Derrida. Kemudian ambil. Lepas tu dia berkata dalam Islam pun ada Jacques Derrida versi Islam sama dia Ibn Arabi. Memang jahanam lah. Allahul Musta'an. Tengok Ibn Arabi takwilkan kalimah azab kepada orang dari neraka jadi uzubah, la ilaha illallah. Azab jadi azab ya, hukuman, siksaan. Dia pergi takwil kata azab ni uzubah. Uzubah mana? Enak, sedap. Nasallallahu alaihi wasallam. ويكفرون بما وراءه عطف على قالوا والتعبير بالمضارع لحكاية الحال استغرابا للكفر بشيء بعد العلم بحقيته أو للتنبيه على أن كفرهم مستمر إلى زمن الإخبار. ويكفرون di sini ialah ataf kepada qalu, tapi Tuhan macam kita kata Tuhan tidak guna nakfuru pasal mereka tak kata secara zahir, secara lisanul hal, lisanul maqal, mereka cakap tu secara lisanul hal. Sebab tu walaupun Tuhan ataf tapi Tuhan guna dhamir yang lain, iaitu dhamir hum, bukan yang dhamir nahnu. Okey? Dan digunakan fi'il mudhari' wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan Tuhan tidak sebut wa kafaru kerana yakfuruna
di sini adalah mudhari', dan mudhari' menunjukkan istimrar. Maksudnya mereka berterusan. Dan fi'il mudhari' dan juga di antara function dia dari segi balaghah ialah dia digunakan untuk listiqbah, untuk menimbulkan rasa jelek, supaya orang hadir benda tu. Kalau benda buruk kan orang buat, bila kita guna fi'il mudhari' walaupun dia dah buat lepas, tapi supaya orang anggap terbayang benda tu depan mata. Okey. Dan ada pandangan kata Ibnu al-Anbari kata istinaf, jumlah istinafiyah. Wa yajuzu an yakuna halan. Tak boleh juga jadi hal, dia kata. Wa imma ala taqdiri mubtada ay wahum yakfuruna والتقييد بالحال حينئذ لإفادة بيان شناعة حالهم بأنهم متناقضون في إيمانهم. Dan kalau kita kata di sini adalah istinaf, jumlah istinafiyah, ataupun dia dalam hal, keadaan, dalam keadaan mereka kufur, kita boleh terjemah dia sama ada kita kata, dan mereka berkata kami beriman dengan apa yang turun kepada kami dan mereka kufur. Atau maknanya, dan mereka berkata kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami, wa yakfuruna, sedangkan mereka kufur. Atau kita kata dia hal, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Kita kata di sini hal, iaitulah dan mereka kata kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami, dalam hal keadaan mereka kufur dengan selain. Tengok, tiga. So itu cara nak translate. Kalau kita kata dia adalah ataf, maksudnya kita tulis dan. Boleh, waw tu boleh maksud dan, atau waw itu waw istinaf, maka kita kena terjemah, kita kena bubuh full stop dekat wa qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami sahaja, full stop. Kemudian kita start dengan besar, sedangkan mereka kufur. Itu kalau kita kata waw tu waw istinaf. Tapi kalau kita kata waw tu waw hal, kita kena kata dalam keadaan mereka berkata kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami, dalam keadaan mereka kufur dengan selain daripada itu. Tengok. Ni penting. Ya. So ada 3 anggaran takdir, tapi semuanya menunjukkan apa dia? Kalau kita kata dia adalah hal ataupun istinaf, mubtada', makna di sini ialah liifadati bayan shina'ati halihim biannahum mutanaqiduna fi imanihim, untuk menunjukkan bahawa mereka ni ada kontradik dalaman. Mutanaqidun. Lianna kufrahum bima wara'ahu حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به، وهذا أدخل في رد مقالتهم، ولهذا اختار هذا الوجه بعض الوجوه. Okey, dia kata بعض الوجوه. Dia kata dan ini lebih jelas, lebih kuat untuk menolak, sebab ketidakimanan mereka kepada Al-Quran, kelaziman dia tidak beriman dengan Taurat. Kerana akan datang sifat Al-Quran itu ialah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedangkan Al-Quran itulah yang paling berhak untuk diimani. Dan dia membenarkan Taurat. Jadi kalau you tak beriman dengan Quran, macam mana you beriman dengan Taurat? Sedangkan Quran ini adalah pelengkapnya. Al-Quran lah yang menjadi bukti kebenaran Taurat, bahawa Taurat itu memang dulunya Allah turunkan kepada Musa AS. Ya. Dan Al-Quran itu datang untuk menegaskan usul agama yang terdapat dalam Taurat, itulah tauhid, nubuwah, hari akhirat. Di sini ada kontradik. Ada pecanggahan dalaman yang sangat kuat. Dari sudut mereka kata kami beriman dengan Taurat tapi tak beriman dengan Quran, sedangkan Quran itu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu.
Dan kita dah sebut kalimah wara'. Dia kata di sini, wa wara' fil asli masdarun liishtiqaq al-muwarah wat-tawari minhu wal mazid far'u al-mujarrad illa annahu lam yusta'mal fi'luhu al-mujarrad aslan thumma ju'ila ظرف مكان ويضاف إلى الفاعل فيراد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاعل عن الساتر. Kalimah wara', apa makna wara'? Pada asalnya dia adalah masdar yang datang daripada perkataan muwarah dan tawari, berselindung, menutup. Tetapi disebabkan fi'il mujarradnya tidak pernah digunakan, dijadikan wara' itu sebagai zarfu makan, zaraf tempat, zaraf makan, dan diidafahkan kepada fa'il. Lalu jadilah dia maf'ul. Kalau diidafahkan kepada fa'il, maka dia akan jadi maf'ul. Dan kalau diidafah kepada maf'ul, dia akan jadi fa'il. Yang ini dengan makna menutup. وَلِصِدْقِهِ عَلَى الضِّدَّيْنِ الْخَلْفُ وَالْأَمَامِ عُدَّ مِنَ الْأَضْدَادِ وَلَيْسَ مَوْضُوعًا لَهُمَا. Dan disebabkan dia digunakan untuk dua makna, depan dan belakang. Wara' ni boleh guna depan, makna depan boleh, makna belakang boleh. Contoh penggunaan wara' atau makna depan dalam surah Al-Kahf. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara'ahum yani amamahum. Tetapi dia pada asalnya bukan laisa mawdu'an lididdain, tapi digunakan oleh orang Arab, bahkan digunakan dalam Al-Quran sendiri untuk diddain. Jadi dia boleh digunakan dengan makna belakang dan makna depan. Walaupun ada perbincangan tentang isu ni. Tetapi kata Al-Umawi dalam Muwazanah, dia bukan daripada diddain, tetapi disebabkan dia daripada makna muwarah dan istitar, makna tutup. Jadi apa yang tersembunyi, yang tertutup daripada kamu, yang kamu tak tahu, sama ada dia di depan kamu atau di belakang kamu, kita boleh sebut dia wara'. Itu wara'. Wara' ni maknanya apa yang kita tak tahu, sama ada di depan kita ke, di belakang kita ke, di kiri kita ke, di kanan kita ke, apa yang kita tak tahu lepas daripada apa yang kita jumpa itu adalah wara' kita. Kalimah wara' dia lebih luas daripada khalf, belakang, ataupun amam, depan. Wal muradu huna bima ba'dah. Qala qatada'u bima siwah. Wa urida bihi al-Qur'anu kama alaihi al-jumhur. Dan kita kata di sini, dikehendaki dengan di sini ialah apa yang datang lepas daripada Taurat. Mereka tak beriman lagi daripada apa yang tidak, dan yang mereka tidak tahu daripada yang turun lepas daripada Taurat. Jadi merangkumi di sini macam kita sebut hari itu ialah Injil. Ya. Dan juga di antara makna wara' di sini, kenapa Tuhan guna kalimah wara'? Ada dua perkara di sini. Yang pertama, mereka tidak beriman dengan apa yang turun lepas daripada Anbiya Bani Israel. Anbiya Bani Israel, lepas daripada Anbiya Bani Israel datang Nabi Isa AS. Nabi Isa ada Rasul. Dia adalah Rasul. Sebelum Nabi Isa, lepas Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, bermula daripada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas daripada Nabi Musa, Nabi Harun meninggal, Allah Ta'ala hantar Nabi yang datang lepas itu ialah yang bawa mereka masuk ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian start daripada itu semuanya nabi-nabi yang bukan rasul. Ya, jadi wahyu mereka adalah pelengkap kepada Taurat. Yang Tuhan bagi kepada mereka itu pelengkap kepada Taurat. Datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa rasul. Nabi Isa bawa wahyu baru, Injil. Dan Injil
memansuhkan sebahagian hukum Taurat, bukan semua, sebahagian hukum Taurat. Ya. Maka daripada itu, daripada Isa sampai kepada Quran, mereka tak beriman. Itu satu. Demikian juga orang Yahudi ni bila beriman dengan Taurat, mereka hanya beriman dengan lafaz. Mereka tak ada beriman dengan makna. Yahudi ni dia ada dua jenis. Satu golongan yang mengubah makna dengan mentakwil. Satu lagi Yahudi Mufawwidah yang tafwid. Yang mana mereka ni hanya tahu baca tapi mereka tak tahu makna. Mereka menyerahkan makna tu, mereka tak ambil faham, tak ambil tahu. Yang penting Taurat ni kita guna untuk baca saja. Tidak belajar, tidak faham makna dia, tidak beramal. Okey. Jadi lain daripada lafaz, mereka tak beriman. Itu juga di antara makna ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ. Di sini, kalau kita balik kepada buku kita An-Naba'ul Azim, ada masalah ke? Sikit. Di sini mulanya jawapan, balas. Ya? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada jawapan balas kepada Yahudi. Itu Allah Ta'ala jawab balik. Kata, sebelum kita nak baca perkataan Alusi di sini, kita baca Alusi dulu, kita tafsir. Tuhan mula jawab, Tuhan kata, وَهُوَ الْحَقُّ الضمير أعيد لما وراءه حال منه وقيل من فاعل وهو الحق أي آمنوا بما أنزل الله. Yani apa yang Tuhan turun kat Al-Quran itu, dia adalah hak, dia adalah yang benar. Wal jumlah al-haliyah al-muqtarinah bil waw la yalzam an ya'uda ad-dhamir ila hadhihi al-hal. Ini perbahasan nahwu apa? وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Dia kembali وَهُوَ الْحَقُّ. وَهُوَ ni, huwa balik, dhamir balik kepada وَرَاءَهُ. Lima وَرَاءَهُ. Halun minhu. Dalam keadaan apa yang mereka tak beriman itu, yang selain daripada Injil Taurat itu, ialah وَهُوَ الْحَقُّ. Dan sedangkan ia benar. Dalam keadaan ia benar. Ia adalah benar. Yani وَهُمْ مُقِرُّونَ بحقيته أي عالمون بها. يعني dalam ataupun balik kepada fa'il yakfurun, iaitu mereka. Ya, balik kepada fa'il, yani hal bagi mereka, yani dalam keadaan mereka tahu, ataupun maknanya dalam keadaan mereka tahu wa huwal haq, bahawa mereka tahu itu adalah yakfurun, mereka kufur, wa yakfuruna lima wara'ahu wa huwal haq, sedangkan dalam keadaan mereka tahu ianya benar. Kan? Dan yang lebih aula kita kata hak di sini balik kepada wara'ahu, iaitulah yang diturun lepas daripada Taurat itu juga benar. Benar, bahkan dia lebih utama. Dan disebut al-haq, diberikan ta'rif al-haq wa huwa al-haq. Seolah nak kata inilah yang benar, sedangkan dialah yang benar. Nak bagi tahu kata bahawa sifat kebenaran itu cukup pada Quran. Tidak ada kurangnya. Sempurna. Maksudnya tidak ada kurang. Kenapa kamu nak kufur dengan Quran sedangkan kebenaran Al-Quran tidak ada kurangnya dibanding dengan kebenaran Taurat? Sama, sempurna, benar. Kan? Itu maksudnya.
musaddiqan lima ma'ahum. Hal muakkidah. Sebab tu dia mansub, sebab dia hal. Dalam keadaan lebih lagi, sifat kitab yang mereka kufur itu adalah benar. Dalam keadaan kitab yang mereka kufur itu, iaitu Quran, musaddiqan lima ma'ahum, dalam keadaan ia membenarkan apa yang ada bersama mereka. Ya. Jadi di sini menunjukkan terdapatnya ta'arud dan tanaqud pada mereka. Mereka kufur dengan mereka kata mereka beriman dengan Taurat, tapi kufur dengan apa yang membenarkan Taurat, yang sebahagian daripada Taurat itulah Quran, yang merupakan musaddiqun, yang membenarkan Taurat. Jadi macam mana you beriman dengan sesuatu tapi you kufur dengan kelazimannya? Tak masuk akal. Ya? Tak masuk akal. Jadi ini adalah perkara yang kita kata kontradik, jelas tak betul. Nah. Dan kalau orang kata saya orang Malaysia, saya cintakan negara saya, tapi saya tidak menerima esensi perlembagaan bahawa Malaysia ini adalah Islam, agama persekutuan, raja-raja Melayu, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Tak masuk akal. Kan? Tak masuk akal itu. Tak kena kontradik. Kan? Jadi maknanya dia nak kata di sini Allah Ta'ala bagi tahu orang Yahudi ni ada kontradik dalaman yang nyata. Kalau you kata you beriman dengan Taurat, macam mana you kufur dengan Quran? Sedangkan Quran itu musaddiqan lima ma'ah, membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi kandung dalam dia walihadza tadammanat radd qawlihim nu'minu bima unzila alaina haitsu inna man lam yusaddiq bima wafaqa at-taurah lam yusaddiq biha. Siapa yang tidak membenarkan apa yang bersesuaian yang sama dengan Taurat, yang membenarkan isi kandungan Taurat, maknanya dia kufur dengan Taurat. Dalam Taurat aja apa? Tuhan Maha Esa. Okey. Dalam Quran Tuhan Maha Esa. Dalam Taurat ajar apa? Beriman dengan Rasul. Quran benda yang sama. Dalam Taurat ada apa? Ada Muhammad Rasulullah? Ada. Dalam Quran datang menyatakan Muhammad Rasulullah. Hari akhirat, usulnya sama. Jadi kalau dah usulnya sama, kamu kata kami beriman dengan Taurat, yang mana terkandung dalam Taurat itu pemberitahuan tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kamu kufur dengan Quran kerana Quran kata Muhammad Rasul. Kontradik yang kata. Tak. Memang jelaslah bercanggah. Kan? Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Tapi mari kita baca pula apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdullah Diras. Ja'a daurur rad wal munaqashah fima alanuhu wa ma asarruh. Maka lepas daripada cakap itu, datanglah pusingan untuk Tuhan membantah dan membalas balik apa yang mereka cakap. Fatarahu la yabda'u bimuhawaratihim fi da'wa imanihim bikitabihim bal yatrukuha muaqqatan ka'annaha musallamah liyabni 'alayha wujub al-iman bighairihi min al-kutub. Allah Subhanahu wa taala tidak terus menafikan, kata sebenarnya kamu iman yang kamu dakwa kata kamu beriman dengan Taurat tak betul. Kerana hakikatnya saat lagi di hujung ayat Tuhan akan bantah. Tuhan nak kata yang pertama kontradik. Kalaupun betul kamu beriman dengan Taurat, tetapi dakwaan ini kontradik. Kerana kalau betul kamu beriman dengan Taurat, kamu sekarang dalam masalah, kamu sudah tanaqud.
Kalau kamu betul beriman dengan Taurat, kamu kena beriman dengan Quran. Kemudian datang lagi satu jawapan. Allah suruh Nabi kata, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." Kata pula kepada mereka, hai Muhammad, kenapa kamu bunuh nabi-nabi sebelum ini? Sekarang ni kamu, nenek moyang kamu bunuh nabi-nabi tertentu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan kamu orang Yahudi, kamu tidak pernah melepaskan diri daripada perbuatan nenek moyang kamu. Kamu terima dan kamu anggap perbuatan mereka betul. Ya? Kamu tidak pernah mencela dan tidak pernah berlepas diri daripada tindakan jenayah yang terkutuk itu. Jadi kok celah mana yang kamu kata kamu beriman dengan Taurat? Sedangkan nabi-nabi yang dibunuh, mereka itu adalah sebahagian daripada nabi yang membawa wahyu Taurat, yang melaksanakan hukum Taurat. Ya. In kuntum mu'minin. In di sini nafi. Yani kamu tak beriman. Tidaklah kamu beriman sebenarnya. Tapi kata Syekh Muhammad Abdul Raz, Allah Subhanahu wa taala tidak segera menolak dakwaan mereka kata kami beriman. Nu'minu bima unzila alaina. Pasal apa? Supaya kita boleh bina hujah untuk jawab mereka itu diambil daripada hujah yang kata mereka beriman. Okey, kalau betul kamu beriman dengan Taurat, maknanya sekarang kamu kontradik. Kerana beriman dengan Taurat melazimkan beriman dengan Quran. Kerana Quran itu al-haqqu. Dia juga benar. Ya. Jadi hak dengan hak tak boleh bercanggah. Kalau Quran itu hak dan kamu tahu benda itu dan kamu mengaku, kan? Cuma kamu kata Quran tak turun dekat kami. Dia hak tapi tak turun dekat kami. Dan Quran itu bukan saja hak, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan. Jadi kalau hak, Quran hak, Taurat hak, mana mungkin ada kontradik di antara hak dengan hak? Benar dengan benar tidak bercanggah. Percanggahan adalah alamat batil. Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tanda benar sesuatu perkara ialah dia tidak bercanggah. Kan? Sebab itu tanda ahli sunnah wal jamaah itu benar, mereka tidak berpecah pada usul. Tanda orang Islam itu adalah agama yang benar, mereka tidak bercanggah pada tanzil. Ya? Kerana kesepakatan pada satu perkara yang besar, yang utama, itu adalah tanda kebenaran. As long as Taurat dan Al-Quran bersepakat pada usul, khilaf dia pada furu' tidak menjejaskan. Khilaf pada furu' tidak menjejaskan. Yang penting ialah pada usul. Sebab itu khilaf pada furu' kita panggil khilaf. Khilaf pada usul kita panggil iftiraq. Perpecahan. Kan? Jadi pasal apa Taurat dengan Quran hak? Mungkin orang kata, tapi bukankah ada beza Quran punya syariat dengan Taurat punya syariat? Betul ada beza, tapi syariat ialah furu'. Sebab itu dia boleh berubah. Daripada satu nabi, rasul dengan satu rasul. Ya. Tapi usul sepakat. Bila usul sepakat, menunjukkan kedua-duanya hak. Kesepakatan pada usul menunjukkan kedua-duanya benar. Jadi kalau kedua-duanya hak, macam mana hak boleh bercanggah dengan hak? Tak boleh. Al-haqqu la yu'aridul haqq. Dan kalau dia kedua-duanya hak, macam mana pula kamu kata kalau kami beriman dengan A, if A is B, if A
is B, then how can, if you believe in A, you must not believe in B? Kalau A adalah B, macam mana hampa kata, kalau kami percaya A, kami kena tolak B? Tak betul lah. If A is B, then if you believe in A, you must believe in B. That's the logic. Kalau A adalah B, maka kalau you beriman dengan A, you beriman dengan B. Itu matematiknya. Itu cara kira rumusan logiknya. Bagus betul. Jadi sekarang hampa ni kontradik lah. Kan? Itu maksud. Kan? Itu maksud dia. Thumma yataraqqa. Okay, so dari satu sudut, dakwaan kamu kata kami dah beriman dengan apa yang kami turun kepada kami. Kami tak perlu beriman dengan Quran. Kata tak mesti begitu. Bahkan kadang-kadang perlu beriman dengan Quran walaupun kamu dah beriman dengan Taurat, kerana Quran itu adalah hak. So as long as punca kamu beriman dengan Taurat kerana dia adalah hak, maka Quran juga adalah hak. Dan lebih lagi, naik daripada itu, ثم يترقى فيقول وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه كالأمر بين كل حق وحق. Lebih lagi, lebih hebat lagi. Ada satu derajat lebih tinggi lagi. Apa dia? Musaddiqan lima ma'ahu. Bukan sahaja B ini adalah hak seperti A. B ini adalah pelengkap A. Adalah juzuk daripada A. Dia adalah yang membenarkan A. Dialah yang memberi authorization kepada A. Al-Quran inilah yang memberi authorization kepada Taurat. So how can you believe in A but you don't believe in B while B is the authorizer? Nampak tak? While B, the one who has the authority to certify, to give certificate to A. Ini lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi kontradik dia bila kamu tak beriman dengan Quran. Tahap kontradiksi yang kamu ada sekarang ini bukan calang-calang. Ini tahap dah cukup teruk. Logik kamu sudah habis. Seolah-olah orang gila bercakap lebih teruk daripada orang mabuk. Kan? Macam mana kamu kata kami beriman dengan Taurat tapi tak mau beriman dengan Quran, sedangkan kedua-duanya sama benar, bahkan Quran itulah yang membenarkan Taurat. Subhanallah. Subhanallah. Kerana boleh jadi dia akan bagi alasan. Iyalah, Taurat hak, Quran hak, tapi dia dua benda yang beza. Kerana ada dua benda hak. La yatakadzaban. Dia tidak mungkin saling dusta-mendustakan. Tetapi walakin fi majalaini mukhtalifain. Tapi dalam dua bidang yang berlainan. Berlaku tak? Berlaku. Okey, berlaku. Dalam epistemologi kita ada. Okey, ada benda yang macam kita kata penemuan saintifik dengan agama misalnya. Hak dan tidak saling salah menyalahkan. Tetapi dia kedua-duanya berada di bidang yang berlainan. Hadis Nabi kata buruh dengan kilat ni malaikat, perbuatan malaikat. Penelitian observation mata kasar kata pelanggaran di antara jirim awan. Kedua-duanya hak. Kan? Tapi yang sains dia hanya based on pandangan zahir, fenomena. Sedangkan Al-Quran memberitahu kepada hadis, memberitahu kepada kita numena, benda yang di luar daripada
capaian panca indera yang hawas yang zahir. Kan? Jadi dia tidak ada percanggahan. Dia menceritakan dua sudut pandang yang berbeza. Kan? Jadi tapi Allah Ta'ala bagi tahu supaya mereka tidak buat alasan begitu. Tuhan nak ingatkan, Quran dengan Taurat bukan sekadar dua benda yang hak dan masing-masing ada bidang yang berbeza. Tak. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ah. Quran itu bukan sekadar hak, bahkan dia adalah hak yang membenarkan Taurat. Makna kata, kalau kamu tidak beriman dengan Quran, automatically Taurat yang kamu berimani sudah tidak sah iman kamu kepada Taurat. Kan? Jadi inilah apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Kita dah kehabisan masa. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada cuti perbincangan kita ini, insyaAllah ta'ala. Ni cuti kita tak lama sekarang ni kan, seminggu je. Jadi seminggu cuti tu, lepas tu kita pun tak ingat dalam berapa bulan start balik, tapi yang rasa bulan 1 tu tak lama dan kita akan start kelas. Jadi insyaAllah tidaklah berlaku gap yang panjang sangat. Jadi maknanya kita rehat sekejap, lepas tu kita sambung lagi perbahasan ini dan boleh mula meneliti dan galakkan supaya kita mula cuti ni kita baca buku ini, baca An-Naba'ul Azim. Bagi siapa yang belum ada terjemahan tu, beli terjemahan yang boleh baca bahasa Arab, yang boleh terjemahan bahasa Inggeris, dia boleh download PDF saja bahasa Inggeris. Ya, luangkan masa baca untuk menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.